Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 1135, yaitu Babul Iddati. Ya, boleh bariskan ya. Babul Iddati wal Ihdadi wal Istibra'i wa ghairi zalika. Di sini ada beberapa tajuk. Ya, Babul Iddah wal Ihdad dan Ihdad wal Istibra dan Istibra wa ghairi zalik dan selain itu. Baik, kita ambil pengertian dulu. Pengertiannya, iddah. Nombor 1, iddah. Catatkan. Masa menunggu. Bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Saya ulang, iddah, masa menunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Nombor 2, ihdad. Ihdad ni nombor 2. Masa berkabung perempuan yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Nombor 3, istibra. Istibra maknanya masa menunggu seseorang yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Jadi itu 3, iddah, ihdad, istibra. Jadi sekarang kita terus kepada hadis ya, 1135. Silakan baca 1135. Bismillahirrahmanirrahim. 1135 dari Miswar bin Makramah bahawasanya Subaidah al-Aslamiyah beranak sesudah wafat suaminya beberapa malam. Kemudian ia datang pada Nabi SAW meminta izin akan bernikah. Maka ia izinkan dia lalu bernikah. Diriwayatkan dia oleh Bukhari, tetapi asalnya itu dalam 2 sahih dan pada satu lafaz bahawasanya dia beranak sesudah wafat suaminya 40 malam. Dan pada satu lafaz pada Muslim, Zuhri berkata, saya tidak lihat ada hubungan buat dia berkahwin walaupun ia masih di dalam keadaan berdarah nifas. Tapi janganlah suaminya campuri dia hingga bersuci. Baik, catatkan hadis 1135. Hadis sah. Matan menerangkan bahawa habisnya waktu iddah bagi perempuan yang hamil ialah setelah dia melahirkan anak.
hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis yang dibaca tadi, seorang wanita sedang hamil, kemudian ditinggalkan mati suaminya. Maka masa habisnya iddah ialah setelah ia melahirkan anak. Dan jika ia mahu kahwin dengan lelaki lain, maka ia boleh menikah walaupun masih dalam keadaan nifas. Tetapi suami yang baru tidak boleh mencampuri sebelum isterinya bersih daripada nifas. Itulah ketentuannya. Hadis 1136 teruskan. An Aisyata, dan dari Aisyah. Dari Aisyah ia berkata, diperintah Barirah beriddah 3 kali haid. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan, tapi ia malul. Hadis 1136 boleh dipakai. Matan, iddah bagi hamba perempuan. Iddah bagi hamba perempuan adalah 3 kali haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis 1136 ini maksudnya ialah Barirah adalah perempuan hamba yang bersuami seorang lelaki hamba. Setelah Barirah merdeka dan ia diberi hak untuk memilih apakah tetap dengan suaminya atau bercerai. Tetapi Barirah dia memilih cerai. Pada saat itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk beriddah 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, ini ceritanya Barirah hamba asalnya dan juga suaminya hamba. Jadi bila Barirah dia dah merdeka, suaminya tak merdeka lagi. Jadi dalam ketetapan merdeka dengan hamba, dia boleh diberi pilihan sama ada nak teruskan ataupun nak bercerai. Maka Barirah dia memilih cerai. Maka Rasulullah SAW dia ceraikan dia dan dia kena beriddah 3 kali suci atau 3 kali haid. Okay. Itu dia punya kedudukan. Kalau satu hamba, satu merdeka, maka dia kena pilihlah nak terus atau tidak. Tapi ada peluang, kalau dia nak bercerai ada peluang. Baik, 1137. Baca imam. Sampai imam ni 1137. Ditunggu-tunggu tu. Dari Syabi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW tentang perempuan yang bertalak 3. Sabdanya, tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak nafkah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. 1137 catatkan hadis sah. Matan, perempuan yang dicerai 3 kali tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Hukum
sebagai satu ketentuan. Jadi maksudnya, perempuan yang telah dicerai suaminya 3 kali, maka perempuan tersebut tidak mendapatkan hak dari suaminya untuk memperoleh belanja dan juga tempat tinggal. Ini yang diceritakan dari Fatimah binti Qais. Baik, 1138. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Atiyah bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayat lebih daripada 3 malam, kecuali atas suami boleh 4 bulan 10 hari. Dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup kecuali kain ganggang, dan jangan ia bercelak, dan jangan memakai bau-bauan kecuali kalau ia bersih sedikit dari kush dan azfar. Muttafaq alaih, dan ini lafaz Muslim, dan bagi Abu Daud dan Nasa'i dengan tambahan jangan ia berpacar bagi Nasa'i sahaja, dan jangan ia bersisir. Ya, baik. Ini tadi kain ganggang. Ya, itu Kain maknanya ganggang. kain yang bercorak. Kain ganggang. Baik, catatkan dulu hadis 1138. Hadis sah. Matan. Perempuan boleh berkabung. Perempuan boleh berkabung. B ya. A terhadap orang lain. Tidak boleh lebih dari 3 hari. B terhadap suami empat bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi di sini ya dijadikan sebagai satu pelajaran yang mana terkadang ya perempuan-perempuan muda yang telah kematian suami, ya mereka kadang tidak tahu hukum-hukum ini, sehingga terkadang ya seminggu lepas daripada kematian itu dia telah banyak melanggar hal-hal iddah. Ya. Jadi di sini maksudnya seorang wanita yang kematian keluarganya, maka dia boleh berkabung hanya 3 hari. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau dia kematian ibu bapanya ataupun adik-beradiknya ataupun ya, sahabatnya, kalau dia nak berkabung, dia tidak boleh lebih 3 hari. Tapi kalau untuk suaminya, dia kena berkabung 4 bulan 10 hari. Selama masa berkabung itu, perempuan tidak boleh memakai pakaian yang menjolok warnanya. Maknanya pakai pakaian yang berwarna-warni, yang mengilat-ngilat. Ya. Itu ia tidak dibenarkan. Dan juga memakai wangi-wangian pun tidak dibenarkan. Menyikat rambut dan menggunakan cat kuku, mana diinai kukunya, pun tidak boleh.
Jadi bersikat rambut itu kalau dia dalam rumah sendirian, tak ada salahnya sikat rambut. Tapi kalau seandainya ramai tetamu, kalangan perempuan, dia tidak boleh nak tunjukkan begitu seri sangat pada kedudukan rambutnya. Atau sekarang ni bertutup lagi baiklah. Nah, itu maknanya. Bertutup itu lebih baik. Jadi hal-hal yang inilah kadang tidak diambil peduli selama dalam berkabung. Dan dia juga dalam hadis lain kita jumpa bahawa dia tidak boleh keluar rumah selama berkabung itu. Jadi bagaimana pula kalau seandainya dia takut seorang-seorang nak duduk dalam rumah dia. Tak apa, dia pergi rumah anak dia, duduk rumah anak dia, dan dia berkabung di rumah anak dia. Kalau untuk suami tadi mana 4 bulan 10 hari. Pada masa itu dia kena ingatkan bahawa dia tidak boleh bersolek-solek, berpakai pakaian yang mengilat-ngilat, berwarna-warni, ataupun memakai celak, memakai cat kuku, atau istilahnya kita berpacar. Itu tidak dibenarkan. Baik, ada sambungan lagi. Hadis 1139. Teruskan, mana baca. Dari Ummu Salamah, ia berkata, sesudah wafat Abu Salamah, saya pakai jadam di mata. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya itu mencantikkan muka. Maka janganlah engkau pakai dia melainkan pada malam, dan buanglah dia pada siang, dan janganlah engkau bersisir dengan menggunakan barang wangi, dan jangan dengan pacar, kerana yang demikian itu celupan. Saya bertanya, apa boleh saya bersisir? Jawab, dengan bidarak. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan isnadnya itu hasan. Bidara tu bidara. Bidara tu daun bidara. Baik, catatkan dulu. Ada satu lagi, baca lagi 1140. Dan daripadanya bahawasanya seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, anak saya kematian suaminya dan ia sakit mata, maka bolehkah kami celakkan dia? Sabdanya, tidak boleh. Muttafaq alaih. Baik, catatkan 1139 dengan 1140. Hadis sah. Matan, perempuan yang sedang berkabung dilarang memakai celak dan dilarang bersikat dengan memakai wangi-wangian yang merupakan perhiasan. Hukum haram. Baik, saya masuk mula Jadi dalam hadis ini, seorang isteri yang ditinggalkan mati suaminya, apabila dia berkabung, maka selama berkabung dia tidak boleh memakai wangi-wangian, dan dia mengecat kuku ataupun membersihkan rambut dengan wangi-wangian. Jadi hal ini adalah
dilarang sama sekali. Begitu juga seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya tidak diperkenankan menggunakan celak pada matanya. Nabi membenarkan menggunakan celak pada malam hari dan pada siang hari dihapuskan kerana celak menjadikan wajah perempuan nampak cantik. Ya. Jadi ketika berkabung, ia tidak dibenarkan. Jadi kalau ikutkan dalam hadis 1140 ini, ya, kenapa ada kaitan dengan sakit mata dan celak? Sebab celak asalnya ada ubat. Dia ada ubat untuk mata. Tapi kebanyakannya celak-celak moden ni, dia hanya untuk kecantikan sahaja. Dia tidak ada ubat. Ya, kalau celak-celak dahulu, dia bercelak mata tu, celak itu boleh jadi ubat kepada mata. Ya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini memang benar. Ya. Dulu semasa orang tua kita pergi Mekah, ya, dia beli atau dia bawa celak. Celak yang siap ada bekas dia, ada tempat. Dia nak celupkan pada celak. Dia bentuk serbuk. Ya, bentuk serbuk. Sebenarnya, ya, yang itu adalah lebih baik untuk sakit mata. Ya. Untuk sakit mata. Dan dia juga jadi ubat kepada mata. Jenis tu. Tapi sekarang ni rasa tak jumpa dah. Sekarang ni tak jumpa jenis tu. Kebanyakannya celak-celak yang dijual, kebanyakannya adalah celak-celak hanya untuk hiasan. Ini untuk kecantikan, bukan untuk ubat. Ya. Jadi dalam konteks beriddah ini, maka ya, perempuan-perempuan yang kematian suami, hendaklah dia menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan itu. Ya. Selama 4 bulan 10 hari. Ya. Lepas tu terpulanglah. Ya. Jadi selagi belum sampai dia punya iddah, habis iddahnya, maka dia kena berjaga diri. Dan hal ini jugalah yang patutnya dimaklumkan setiap kali ya, anak-anak kita kursus perkahwinan. Terkadang mereka yang kursus perkahwinan ditanya tentang hal ini, mereka tak tahu. Ya, tidak disebutkan hal ini. Jadi ya, perkara ini juga perlu disebutkan tentang hal iddah ini, sebab banyak ramai yang tidak mengetahui tentang hukum mengenai tentang iddah. Dan ya, selepas kematian suami, dia rasa bebas macam biasa. Sebenarnya tidak. Dia kena jaga diri. Tapi boleh keluar juga ya. Kalau terpaksa, misalnya kata dia duduk rumah seorang dan dia terpaksa nak bayar duit api, duit air contohnya, terpaksa dia keluar. Nak beli makanan, dia terpaksa keluar. Dia boleh keluar. Tapi keluar hanya untuk itu, bukan ya untuk bersembang-sembang dan berpoya-poya. Ya. Dia boleh untuk hal itu sahaja. Sambil menjaga tata tertib iddah. Ya. Lagi 141. Dari Jabir, ia berkata, dicerai bibi saya. Dia hendak memotong kurma dari pohonnya, lalu dimarahi oleh seorang lelaki akan keluarnya. Maka ia datang kepada Nabi SAW, sabdanya, potonglah kurmamu, kerana bisa jadi engkau akan bersedekah atau berbuat kebaikan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 1141 hadis sah. Matan, perempuan yang dalam iddah
tidak boleh keluar dari rumah kecuali kalau ada keperluan. Hukum tahsir. Tahasod yaro. Tahasod yaro. Tahsir. Dalam bracket, untuk bolehnya keluar. Itu apa Ustaz? Untuk bolehnya keluar. Baik. Dalam cerita ini, bahawa perempuan ini adalah dalam iddah dan dia keluar memetik buah kurma. Lalu ada orang lelaki memarahinya kerana dia dalam iddah. Jadi hal ini dia jumpa Rasul. Rasul kata boleh. Ya, kerana apa? Boleh jadi engkau boleh bersedekah dan kau boleh buat kebaikan. Maknanya dalam hal terpaksa, ya, dia kena pergi ke kebun mengambil sayuran ataupun buah-buahan untuk makanan, maka ia tidak ada salahnya. Ya, bukan dia pergi untuk bebas seperti biasa, tak. Ya, dia pergi kerana ada keperluan. Samalah dengan sekarang, kalau dia seorang diri, dia nak membeli barang-barang makanan, terpaksa dia keluar. Dia takkan dia nak kebuluran di rumah seorang-seorang. Ya. Jadi dia kena keluar. Jadi kena jaga diri, itu ya. Jadi hukum di sini tahsir, yang bermaksud hukum yang bolehnya keluar kerana ada sebab. Baik, 1142 teruskan. 1142 dari Quraiyah binti Malik bahawa suaminya keluar buat mencari hamba-hambanya. Lalu mereka bunuh dia. Maka ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya kembali kepada keluarga saya? Kerana suami saya tidak meninggalkan bagi saya rumah yang ia miliki dan tidak nafkah. Sabdanya, baiklah. Tapi waktu saya di dalam bilik, ia panggil saya dan bersabda, tinggallah di rumahmu hingga sampai waktu kewajipan, iaitu iddah. Ia berkata, saya beriddah di rumah itu 4 bulan 10 hari. Ia berkata, maka sudah itu Uthman pun menghukum demikian. Baik, catatkan hadis 1142. Satu lagi kena baca juga. Dikeluarkan oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Zuhali dan Ibnu Hibban dan Hakim dan lain-lain daripada mereka. Satu lagi. 1143 dari Fatimah binti Qais, ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, sungguhnya suami saya telah ceraikan saya talak yang ketiga dan saya khawatir akan didatangi saya oleh orang banyak. Maka ia perintah dia, lalu ia berpindah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Catatkan ya, 1142 dan 1143 satu hukum. 1142, 1143 hadis sah. Matan, perempuan yang kematian suami tidak boleh pindah dari suaminya, dari rumahnya,
dari rumahnya kecuali kalau terpaksa. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Mengikut cerita ini, bahawa Fatimah putri Quraisy, dia dah diceraikan oleh suaminya, dengan talak yang ketiga. Jadi bila talak ketiga ni, mana suami dah tak boleh merujuk isterinya. Jadi ramailah katanya lelaki-lelaki yang mendatangi, dan dia rasa rimas. Lalu dia ingin nak berpindah nak balik kepada keluarganya. Adakah boleh? Jadi dalam hukum ini boleh. Kerana banyak lelaki yang mengganggu di tempat itu. Jadi dia pun pindah. Jadi hal ini tidak ada kesalahannya kalau dikatakan sebagai terpaksa. Sedangkan dia dalam masa itu dia dengan suami tidak boleh lagi berhubung. Maksudnya tak boleh berhubung lagi. Kerana apa? Kerana talak 3. Tu ramai pula orang-orang mengganggu dia. Jadi dia tak tahan, dia minta izin untuk balik ke rumah keluarga. Dia diizinkan, tidak ada salah. Atau istilah berpindah, dia berpindah tempat lain, tidak ada salahnya. Sebab dia maklum kepada Rasul, dan Rasul pun mengizinkannya. Jadi artinya hal ini jadi hukum. Baik, 1144. Dari Amr bin Al-Hash, ia berkata, janganlah kamu samarkan atas kami sunat Nabi kami. Sebelumnya iddah Ummul Walad. Apabila mati tuannya, ia 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Hakim, tetapi diilalkan dia oleh Doraqutni lantaran Inkitab. Baik, catatkan hadis 1144. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa iddah Ummul Walad yang kematian suami sama dengan iddah perempuan merdeka, yaitu 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan.
Umul walad ini ialah hamba perempuan yang telah dicampuri oleh tuannya. Bila tuannya meninggal, maka dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Begitulah mengikut ketentuannya. Jadi hamba ni iddahnya sama dengan orang merdeka. 1144A. Teruskan 1144. Dan dari Aisyah ia berkata, Quru itu tidak lain melainkan suci. Dikeluarkan dia oleh Malik di dalam satu kisah dengan sanad yang sahih. Baik, 1144A hadis sah. Matan menerangkan tujuan kata-kata quru. Ulang dari Ustaz. Menerangkan bahawa Menerangkan tujuan kata-kata quru yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 228, iaitu dengan makna bersih dari haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi hadis 1144A hanya nak mentafsirkan ayat Quran ayat 228 salah sata kuru. Salah sata kuru mana 3 kali bersih atau 3 kali suci. Jadi hanya nak menerangkan perkataan kuru. Ya. Mana kuru itu ialah bersih daripada haid. Ya. Itu dikatakan kuru. Kalau dalam Quran disebut salah sata kuru. Mana 3 kali suci. Ya. Baik, 1145. Dari Ibnu Umar ia berkata, talak ammah itu ialah 2 kali talak dan iddahnya 2 kali haid. Diriwayatkan dia oleh Daraqutni dan ia dikeluarkan dia pula dengan marfu tetapi lemahkan dia. Satu lagi 1146. Dan dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah dan disahkan dia oleh Hakim. Tetapi mereka menyalahi dia dan mereka sepakat tentang kelemahan dia. 1145 dengan 1146 satu hukum, iaitu hadis lemah. Matan mentalak hamba dan iddah hamba adalah 2 kali. Adalah 2 kali suci. Hukum sebab sama dengan orang merdeka. Jadi bukan artinya hamba itu iddah dia pendek dengan orang merdeka, tak. Soal iddah ini hamba adalah sama dengan orang merdeka. Jadi dalam yang di sini menunjukkan hadis dhaif. Diterangkan fihi. Ujung hadis tu maknanya dhaifnya. Jadi kedua hadis itu adalah dhaif. Yang sahih ialah
3 kali suci dan sama iddah dengan orang merdeka. Baik, 1147 1147 dari Ruwafi bin Sabit dari Nabi SAW sabdanya, tidak halal bagi seorang yang beriman dengan kepada Allah dan hari yang kemudian menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibn Hibban dan dihasankan dia oleh Bazar. 1147A. Dan dari Umar tentang perempuan yang kehilangan suami, tunggu 4 tahun kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, dikeluarkan dia oleh Malik dan Syafi'i. Okey, 1147 dan 1147A sekali satu hukum. Hadis boleh dipakai. Matan, Umar menentukan bahawa perempuan yang kehilangan suami harus menunggu 4 tahun lalu beriddah 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, Hadis 1147 menerangkan bahawa seorang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak halal menuangkan airnya ke ladang orang lain. Itu adalah kias. Air itu maknanya air mani, tidak boleh dituangkan kepada orang bukan yang dihalalkan. Itu maksudnya. Itu bahasa kias. Kemudian, kalau seandainya perempuan itu kehilangan suami dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya, maka isteri boleh menunggu sampai 4 tahun. Dan sesudah itu harus beriddah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini adalah merupakan ketetapan Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi bukan merupakan ketetapan Nabi SAW. Umar menganggap apabila dalam jangka waktu 4 tahun ternyata suaminya tidak ada beritanya, maka suami dianggap telah mati. Dan iddah bagi isteri yang ditinggalkan mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi di sini adalah ketetapan daripada Umar Al-Khattab. Maknanya kalau dah 4 tahun dah tak ada berita, kira matilah tu. Dikira mati lah. Lagi 1148. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, isteri orang yang hilang itu tetap jadi isterinya sehingga ada khabar. Dikeluarkan dia oleh Daraqutni dengan isnad yang lemah. Ya, catatkan 1148 hadis lemah. Lemah tu mana dhaif lah. Matan, perempuan yang kehilangan suami
Tidak ada batas lama menunggunya. Hukum sebab sebagaimana hadis 1147A. Artinya dalam hadis ini ada lemah ni, ada dhaif ni. Katanya tidak ada batasnya, tak tahu berapa puluh tahun. Kena tunggu. Ya, habislah. Ya. Jadi sebenarnya ada batasnya. Ya, paling kuat ialah 4 tahun. Anggaplah sudah mati. Ya. Jadi hadis 1149 lah. Silakan. Dari Jabir ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia kahwin atau sebagai mahram. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 1149 hadis sah. Matan, dilarang lelaki yang ada yang ada keinginan, ya, meminang, bermalam di rumah perempuan yang masih dalam iddah. Hukum haram. Jadi dia punya keumumannya ada di sini. Bukan hanya ya dia berkeinginan untuk meminang, tapi dia dimasukkan juga keumumannya siapapun lelaki yang bukan suami atau mahram dari seorang perempuan tidak boleh bermalam di tempat perempuan. Itulah keumumannya macam itu. Okay. Lagi 1150. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW sabdanya, janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan melainkan berserta mahramnya. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Ya. 1150 hadis sah. Matan, dilarang seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Satu 51. Silakan. Dari Abu Said bahawasanya Nabi SAW telah bersabda tentang tawanan autas. Tidak boleh dijimak perempuan yang hamil hingga ia beranak dan tidak boleh dijimak perempuan yang tidak hamil hingga ia haid sekali. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan disahkan dia oleh Hakim. Satu lagi, 1152. Itu 152. Dan ada baginya syahid dari Ibnu Abbas tersebut dalam Daraqutni. Daraqutni. Syahid ni mana ada saksi lah.
adanya saksi. Baik, 1151, 1152 satu hukum ya. Hadis sah. Matan. Dilarang mencampuri hamba yang sedang hamil sehingga melahirkan anak. Dan dilarang mencampuri hamba yang tidak hamil sebelum berhaid sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi ceritanya bahawa dalam peperangan Autos, peperangan Autos ni dapat tawanan banyak. Jadi Nabi nasihatkan hal ini. Sebab yang hamil itu sehingga melahirkan, yang tidak hamil itu sehingga dia berhaid sekali, artinya hamba itu bersih. Okey, teruskan. 1153. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, anak itu bagi tempat tidur dan bagi yang berzina rejaman. Muttafaq alaih dan hadisnya. Lagi. Dan demikian juga dari hadis Aisyah di satu-satu kisah. Dan begitu juga dari Abu Mas'ud di sisi Nasa'i, dan demikian juga dari Utsman di sisi Abu Daud. Baik, catatkan ya. Hadis 1153 sampai 1156. 1153 sampai 1156. Sebab hadis 1154 ni dia sama dengan sampai 1156 Jadi satu hukum. 1153 sampai 1156 hadis sah. Matan. Anak dari perempuan yang dituduh berzina yang meragu-ragukan ditentukan sebagai anak dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, macam ni. Perempuan yang dicampuri oleh lelaki, baik ia suami maupun tuannya, kelak kalau melahirkan anak, anak tersebut menjadi anak lelaki yang mencampuri itu. Jika lelaki itu tuan